Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dan tenaga yang telah dicurahkan oleh para guru dan para sukarelawan tanpa lelah bukan sahaja memotivasikan dan memberikan suntikan semangat kepada para pelajar, bahkan memberikan harapan dan membukakan peluang yang tiada bandingnya kepada golongan yang tertentu. Justru sifat pemedulian perlu ditanai dengan sempurna agar menjadi trust identity bagi generasi kini dan yang akan datang. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut pada Majlis Convocation Program Curahan Ilmu. Yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orangkaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata, program Curahan Ilmu telah menunjukkan perkongsian sumber tenaga pengajar dan sokongan daripada semua peringkat masyarakat amatlah mustahak dalam menjayakan objektif yang dihasratkan. Tambahnya, ia adalah cerminan bahawa usaha membantu golongan yang memerlukan adalah tanggungjawab bersama dan program tersebut jelas menunjukkan kebolehan setiap pihak dalam memberikan impak yang signifikan dari peringkat akar umbi. Untuk memberikan yang terbaik, apa yang paling penting tegasnya adalah perkongsian, kerjasama dan kerja berpasukan. Sumbangan dan komitmen tinggi yang tidak pernah kendor-kendor dari semua pihak ternyata memberikan kesan positif yang ketara. Kejayaan hari ini membuktikan lagi bahawa setiap pelajar di sini tanpa mengira latar belakang memang mampu untuk mencapai yang terbaik jika diberikan bimbingan yang betul, sokongan dan dukungan maupun peluang yang inklusif sehingga berjaya meningkatkan prestasi dan motivasi masing-masing ke tahap yang amat membanggakan sama seperti pelajar-pelajar yang lain. Kepada anak-anak sekalian, tahniah atas semangat untuk memperbaiki diri sendiri serta azam yang kuat untuk meraih kejayaan. Walaupun sesetengah daripada para pelajar berdepan dengan cabaran kehidupan, ia tidak menjadi penghalang, malah telah dijadikan sebagai benih untuk menanai azam untuk menjadi diri yang terbaik. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil dan hadiah kepada 44 pelajar yang mengikuti program tersebut. Program yang bermula pada 6 Februari 2020 dan berakhir 23 November 2020 itu dianjurkan bersama oleh Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan, Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau, Teach Me Guru, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT. Di bawah program tersebut, para pelajar ini telah diberikan pembelajaran tuition secara percuma bagi 4 mata subjek iaitu Bahasa Melayu, Matematik, Sains dan English. Alhamdulillah progres bagi pembelajaran pelajar-pelajar program Curahan Ilmu ini adalah sangat baik dan sangat meningkat kerana kami mempunyai guru-guru yang benar-benar untuk membantu anak-anak ini dengan baiknya dan pembelajaran pun alhamdulillah sempurna dan lancar. Permakanan yang seimbang dan tidak berlebihan serta melakukan kegiatan fizikal secara kerap boleh menyumbang kepada kesihatan tubuh badan dan terhindar daripada penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti diabetes dan obesiti. Sebagai umat Islam, kita juga disarankan untuk menjaga dan mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Taala. Perkara tersebut antara disentuh semasa forum bertajuk Obes dan Diabetes yang berlangsung di Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Forum bersempena Majlis Ilmu 2020 ini diungkayahkan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SP di bawah jawatankuasa kerja acara sampingan bagi Majlis Ilmu 2020.
Hadir Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Ketua Kampung Masjid Lama Pekan Muara, Sabun dan Pelumpong. Forum dikendalikan oleh Pengiran Dr. Muhammad Khairul Hazman bin Pengiran Datuk Paduka Haji Osman, Pegawai Perubatan Unit NCD Kementerian Kesihatan dan Dr. Haji Noralizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Forum bertujuan bagi memberi kesedaran dan mendedahkan kepada orang ramai mengenai kepentingan untuk menjaga kesihatan, terutama sekali dalam penyakit diabetes dan masalah obesiti. Juga hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sudah menjadi satu yang kita dikatakan masalah kesihatan kerana ada orang ada masalah kesihatan seperti hormon stabil macam tu. Okey. Ini kenapa obesiti ini apa punca yang terjadi? Sempena Majlis Ilmu 2020 juga pihak Jawatankuasa Kerja acara sampingan Majlis Ilmu 2020 mengadakan pameran berkaitan dengan kesihatan. Pameran 2 hari itu berakhir kemarin di Airport Mall, Brakas. Antara yang diketengahkan maklumat mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit, bagaimana untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan menjaga kesihatan mengikut sunnah. Juga diadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma dan kuiz kesihatan. Pameran juga diserikan dengan persembahan tausiah dan nasyid oleh penuntut Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Tiga kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah kes jangkitan kekal 175 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu iaitu 263 hari yang lalu. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 34 kes. 530 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 11,871 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 449 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 89,671. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Sebuah syarikat pengeluar tempatan Brewhouse Sendirian Berhad yang menawarkan makanan berasaskan bahan organik dan semula jadi serta suplemen kesihatan melancarkan suplemen baharu. Sejumlah 27 jenis suplemen dihasilkan bagi membantu memperbaiki kesihatan badan dan pada masa yang sama membantu mengawal pengambilan makanan seimbang dalam kehidupan seharian. Majlis diadakan di Atrium The Mall, Gadong. Pelancaran suplemen tongkat Ali baharu disempurnakan oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga dipamerkan beberapa produk kesihatan lain. Kesemua produk tersebut boleh diperolehi di syarikat berkenaan. Taklimat mengenai nutrisi juga diadakan dengan menyentuh beberapa tajuk seperti saiz hidangan sihat dan serat mengapa perlu makan buah-buahan dan sayur-sayuran dengan tujuan untuk mendidik serta menggalakkan orang awam untuk mengamalkan diet yang sihat dan seimbang dalam rutin harian mereka. Bersempena sambutan Jubli Perak Masjid Kampung Batu Marang, Jawatankuasa Takmir Masjid tersebut mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Batu Marang.
Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Dayang Nuraini binti Haji Hussein, Pegawai Agama Kanan, Ketua Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat lazim oleh peserta khatam yang terdiri daripada jawatan kuasa takbir masjid tersebut, kumpulan Muslimah Al-Ma'wa dan para jemaah masjid serta rombongan Muslimah jemputan dari Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong, Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Selatan Seria dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Majlis dikendalikan oleh kumpulan Muslimah Al-Ma'wa masjid berkenaan. Sebanyak 47 kesalahan dalam Akta Kawalan Harga dan peraturan-peraturan di bawahnya, paparan peraturan harga dan peraturan penjualan dicatatkan pada tahun 2020 berbanding 114 dan 244 kesalahan masing-masing pada tahun 2019 dan 2018. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP dalam siaran akhbarnya menjelaskan kepatuhan para peniaga kepada akta tersebut juga mencatatkan peningkatan berterusan 3 tahun berturut-turut dengan kadar kepatuhan 98.8% pada tahun 2020. Peningkatan kepatuhan diri yang berterusan dalam kalangan para peniaga merupakan satu perkembangan menggalakkan yang mencerminkan pengukuhan penguatkuasaan dan pemberigaan jabatan sejak beberapa tahun kebelakangan. Ia juga menunjukkan usaha pihak peniaga yang lebih giat dalam mewujudkan langkah-langkah berkesan untuk memastikan kepatuhan yang menyumbang kepada peningkatan tahap kebajikan pengguna di negara ini. Para peniaga diingatkan bahawa kepatuhan diri terhadap Akta Kawalan Harga dan peraturan-peraturan di bawahnya membina reputasi perniagaan yang baik dan meningkatkan kesetiaan pengguna. Di samping itu, ia akan dapat mendorong penggunaan domestik yang lebih berdaya tahan di negara ini. Kegagalan dalam mematuhi Akta Kawalan Harga dan peraturan-peraturan di bawahnya boleh dikenakan kompaun tidak melebihi RM1,000 bagi kesalahan pertama, manakala bagi kesalahan seterusnya boleh dikenakan denda maksimum sebanyak RM20,000 dan penjara selama 5 tahun. Sebarang maklumat atau aduan berhubung kawalan harga boleh menghubungi JPHEP melalui talian Darussalam 123, aplikasi Mudah Alih Pengguna Bijak atau email aduan pengguna @jpes.gov.bn.